Hari ini kita tengok bagaimana kita dapat menentukan nisbah tiga kuantiti apabila dua atau lebih nisbah diberi. Okey, contohnya di sini nisbah P kepada Q ialah 7 kepada 3. Dan nisbah Q kepada R ialah 3 kepada 5. Okey, jadi huruf di sini yang terlibat ialah P, Q dan R. Okey, soalan minta cari nisbah P kepada Q kepada R. Jadi di sini kita tulis dulu PQR. Okey, lepas tu untuk baris yang pertama ini kita isi dulu nisbah P kepada Q iaitu 7 kepada 3. Jadi sini P 7, Q 3. Dan untuk baris yang kedua ini kita ambil nisbah Q kepada R iaitu 3 kepada 5. Okey, jadi di bawah huruf Q di sini kita isi 3 dan di bawah R kita isi 5. Seterusnya kita tengok laju yang ada dua nombor ini. Okey, kalau nombornya sama, kita boleh terus ambil saja nombornya. Okey, kalau ini 3, kita tulis saja 3. Di bawah P ini 7 dan R 5. Dan ini ialah nisbahnya. Jadi nisbah P kepada Q kepada R adalah sama dengan 7 kepada 3 kepada 5. Okey, kita tengok contoh ini pula. Nisbah P kepada Q adalah sama dengan 5 kepada 2. Dan nisbah Q kepada R adalah 4 kepada 7. Okey, jadi di sini kita terlibat 3 huruf. Kita tulis dulu P, Q dan R. Untuk baris yang pertama, nisbah P kepada Q. Okey, jadi di bawah P itu 5, Q 2. Dan untuk baris yang kedua, kita isi di sini ikut hurufnya. Q kepada R. Jadi di bawah Q kita isi 4, di bawah R 7. Okey, jadi sekarang kita tengok dua nombor di tengah, iaitu 2 dan 4. Kalau nombor ini adalah berlainan, kita perlu samakan dia. Jadi 2 dan 4, kita boleh darab 2 ni, 2 darab 2 supaya jadi 4. Jadi sini pun darab 2. Okey, jadi 2 darab 2, 4. Kita tulis di sini. 5 darab 2, 10. Yang 7 ni tak perlu darab 2 sebab dia sudah di baris yang kedua. Yang darab 2 hanya untuk baris yang di atas sahaja. Jadi sini kekal 7. Jadi nisbah P kepada Q kepada R adalah sama dengan 10 kepada 4 kepada 7. Okey, kita tengok contoh ini lagi. Nisbah P kepada Q ialah 4 kepada 5. Dan nisbah Q kepada R ialah 2 kepada 5. Okey, jadi kita tulis dulu huruf P, Q, R. Okey, untuk baris pertama kita isi ini. P kepada Q ialah 4 kepada 5. Jadi sini 4, sini 5. Nisbah Q kepada R, kita isi di baris yang kedua, Q 2 dan R sama dengan 5. Okey, jadi sekarang kamu tengok dua nombor yang ada di baris di laju yang sama. Untuk samakan dua nombor ini, kita perlu darab berapa? Okey, 5 kita boleh darab dengan 2. Kita ambil saja nombor di bawahnya. 2 pula kita darab dengan 5. Jadi 2 darab 5 atau 5 darab 2 jawapannya adalah 10. Okey, bagaimana pula dengan nombor di sebelahnya? Okey, kalau sini darab 2, yang ini pun mesti darab 2. Di baris yang sama kita darab nombor yang sama. Jadi 4 darab 2 dapat 8. Untuk baris di bawah ini kita darab dengan 5. Jadi di sini pun kita perlu darab dengan 5. 5 darab 5, 25. Jadi nisbah P kepada Q kepada R adalah sama dengan 8 kepada 10 kepada 25. Kita tengok soalan ini. Di sudut bacaan kelas 1.7, nisbah bilangan buku cerita kepada buku rujukan ialah 2 kepada 5. Nisbah bilangan buku rujukan kepada majalah ialah 3 kepada 2. Sekarang cari nisbah bilangan buku cerita kepada bilangan buku rujukan kepada bilangan majalah. Okey, jadi yang pertama kita tengok nisbahnya ialah buku cerita kepada buku rujukan kepada majalah. Jadi kita boleh tulis dulu cerita kepada rujukan kepada majalah. Okey, jadi untuk yang warna hijau ni, buku cerita kepada buku rujukan. Nisbahnya ialah 2 kepada 5. Jadi kita boleh isi di sini. Cerita 2, rujukan 5.
Lepas tu untuk baris yang kedua, kita boleh masukkan data yang kedua, iaitu nisbah bilangan buku rujukan kepada majalah ialah 3/2. Jadi rujukan ialah 3. Okey, di bawah rujukan kita tulis 3, majalah 2. Okey, jadi di sini kita perlu samakan dua nombor di tengah-tengah. Jadi untuk samakan nombor ini, kita boleh darab nombornya. Okey, yang 5 ni kita darab dengan 3. Yang 3 ni darab dengan 5. Jadi untuk baris yang di atas, okey, sini darab 3. Jadi sebelah sini pun mesti darab 3. Okey, 2 darab 3 dapat 6. 5 darab 3 atau 3 darab 5, jawapannya 15. Dan untuk baris yang kedua, okay, 3 darab 5. Jadi 2 pun perlu darab dengan 5. Okey, ingat baris yang sama mesti darab dengan nombor yang sama. Jadi 2 darab 5, jawapannya 10. Okey, jadi begitulah jawapannya. Nisbah buku cerita kepada rujukan kepada majalah ialah 6/15/10. Okey, sekarang kita tengok bagaimana kita cari nilai bagi satu pemboleh ubah. Diberi X nisbah Y. Jadi kita tulis dulu X kepada Y ialah 2/5. Jadi yang atas ini adalah nisbah. Lepas tu nilai X adalah sama dengan 10. Okey, jadi di bawah sini kita boleh tulis nilai yang X ialah 10. Okey, berapakah nilai untuk Y di sini? Okey, jadi kamu tengok dari 2 bagaimana dapat 10. Okey, kita perlu darab 5. Dan bagaimana kita tahu darab berapa? Kamu boleh guna nombor 10 bahagi dengan 2. Okey, kalau 5 kita darab 5. Apabila sebelah kiri ini darab 5, yang sebelah kanan ini pun kita darab dengan 5. Jadi 5 darab 5 sama dengan 25. Maka nilai Y ini adalah sama dengan 25. Diberi nisbah R kepada S kepada T ialah 3/4/2. Jadi kita boleh tulis nisbahnya begini dulu. Dan nilai S ialah 12. Okey, jadi di bawah sini kita boleh tulis nilai. Okey, nilai S ialah 12. Jadi pastikan kamu tulis di bawah huruf S. Okey, sini 12. Cari nilai R dan T. Okey, jadi di sini kita tengok 4 perlu darab berapa? Jadi 12. Okey, jadi kita boleh buat pengiraan 12 bahagi 4 sama dengan 3. Jadi sini darab 3. Jadi kedua-dua nombor ini kita perlu darab 3. Okey, 3 darab 3 dapat 9. 2 darab 3 dapat 6. Jadi nilai R sama dengan 9 dan nilai T sama dengan 6. Sekarang kita tengok penyelesaian masalah yang melibatkan nisbah. Sebenarnya caranya lebih kurang sama, cuma dia bagi satu situasi sahaja. Okey, kita tengok ini. Ibu Nurin mencuba resepi membuat roti dengan mencampurkan tepung dan air. Nisbah tepung kepada air ialah 5/3. Jadi kita boleh tulis dulu. Okey, tepung kepada air, nisbahnya 5/3. Okey, yang ini ialah nisbah. Sekiranya Ibu Nurin ada 480 gram tepung. Okey, berapakah cisim air yang diperlukan? Okey, jadi yang 480 gram ini ialah tepung. Jadi di bawah tepung kita tulis 480. Okey, ini ialah nilainya. Okey, sekarang dia minta berapakah cisim air di sini. Okey, jadi 5 perlu darab berapa dapat 480. Jadi kita guna 480 bahagi dengan 5. Okey, jawapannya sama dengan 96. Maka di sini kita perlu darab 96. Jadi di sebelah kanan kita pun mesti darab dengan nombor yang sama iaitu 96. Jadi cisim air yang diperlukan ialah sama dengan 3 darab dengan 96. Jadi ia memerlukan 288 gram air. Okey, kita tengok contoh yang ini pula. Dalam suatu projek membina bangsa basikal murid di sebuah sekolah, nisbah wang yang didermakan oleh pengusaha kantin sekolah, Syarikat Buku Jaya dan PIBG ialah 2/6/5. Okey, jadi di sini dia sudah nyatakan nisbah. Jadi kita boleh tulis dulu kantin kepada Syarikat Buku Jaya kepada PIBG. Okey, nisbahnya adalah sama dengan 2/6/5.
Okey, jika PIBG mendema RM900, berapakah wang yang didema oleh pengusaha kantin dan syarikat buku Jaya? Okey, jadi sekarang yang PIBG ini dia mendema RM900. Okey, jadi di sini kita tulis nilai yang PIBG. Jadi mesti pilih PIBG sama dengan 900. Okey, jadi sama jugalah di sini kita perlu darab berapa? Okey, jadi kamu guna 900 bahagi dengan 5. Okey, jawapannya 180. Maka di sini kita darab 180. Ini pun darab 180. Okey, jadi kita boleh cari kantin dia mendema berapa. Okey, kantin 2 darab 180 sama dengan 360. Dan syarikat buku Jaya 6 darab 180, jadi 1080. Jadi wang yang diterima oleh kantin ialah 360 dan syarikat buku Jaya ialah RM1080. Seutas dawai dengan panjang 12 cm dibahagi kepada 3 bahagian, diberi bahawa PQ nisbah QR ialah 3:2 dan RS adalah 2 cm. Okey, tentukan nisbah PQ kepada QR kepada RS. Okey, untuk soalan ini dia bagi nisbah PQ dengan QR. Okay, PQ dengan QR iaitu 3:2. Lepas tu dia bagi tahu RS ialah 2 cm. Okey, dan jumlah panjang ini 12 cm. Kalau RS 2 cm, kita tahu bahawa PQ sampai R ini adalah 10 cm. Okey, sebab jumlah dawainya 12 cm, kita tolak bahagian ini iaitu 2 cm. Jadi masih ada 10 cm di bahagian PQR. Okey, jumlah panjang di sini 10 cm. Okey, lepas tu untuk nisbahnya, nisbah PQ kepada QR ialah 3:2. Maksudnya PQ ada 3 bahagian dan QR ada 2 bahagian. Okey, 3 bahagian di sini, 2 bahagian di QR. Jadi jumlahnya ada 5 bahagian. Okey, jadi kita tahu 5 bahagian adalah sama dengan 10 cm. Jadi kalau saya mau kira satu bahagian, saya guna 10 bahagi dengan 5, iaitu 2 cm. Okay, jadi setiap bahagian itu adalah 2 cm. Okay, jadi di sini saya boleh tulis nilainya. Okay, untuk panjang PQ ada 3 bahagian. Satu bahagian 2 cm. Kalau 3 bahagian, kita akan guna 2 darab dengan 3, iaitu 6. Okay, jadi PQ 6 cm. QR 2 bahagian. Okay, satu bahagian 2 cm. Kalau 2 bahagian, 2 darab 2 dapat 4. Jadi sini 4. Dan panjang RS adalah sama dengan 2 cm. Jadi sini nilainya 2. Okey, sudah kita tulis nombor-nombor ini. Sekarang kita mau tengok nisbahnya berapa kan? Maksudnya kita masih perlu nombor di sini. Okey, berapa kan nombor di RS? Jadi kamu tengok 3 darab berapa dapat 6. Okey, darab 2. Sini pun darab 2. Jadi berapa darab 2 akan dapat 2? Okay, jadi 1 darab 2 jawapannya 2. Jadi nisbah PQ kepada QR kepada RS ialah 3:2:1.